Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincangkan satu topik yang berkenaan dengan gangguan personality. So, sebelum tu saya nak tanya, pernah tak kita rasa macam kita tak boleh nak hidup seseorang? Kita perlukan orang, kita perlu orang teman kita, kita perlu orang tolong advice untuk kita. Kita perlu sangat-sangat lah. Kita tak boleh hidup tanpa ada orang. So, pernah tak rasa macam tu? So, kalau anda pernah mengalami situasi macam tu, anda mungkin juga mungkin anda mempunyai gangguan personality. So mari kita tengok apa simptom-simptom gangguan personality yang saya nak cerita hari ni. So hari ni saya nak cerita pasal satu gangguan personality yang boleh dikaitkan dengan perasaan cemas ataupun perasaan takut. Hari ni kita nak cakap pasal satu personality disorder, iaitu dependent personality disorder. So, apa yang anda faham dengan dependent personality disorder? So, dependent personality disorder atau dikenali sebagai DPD ini adalah satu gangguan personality di mana seseorang itu akan rasa takut ditinggalkan, akan rasa takut ataupun rasa insecure kalau ditinggalkan ke, dipisahkan ke oleh individu yang dia rasa penting dalam kehidupan dia untuk dia teruskan kehidupan. So, dalam erti kata lain, DPD ini adalah seseorang yang bergantung kepada orang lain, dan tahap dia bergantung tu melampaulah berbanding orang yang normal. Jadi, untuk seseorang itu didiagnoskan sebagai DPD, dia adalah syarat-syarat dia. Salah satu syarat ialah peringkat umur. So, kalau untuk bayi, kanak-kanak ataupun orang warga emas, mereka tidak boleh didiagnoskan sebagai DPD sebab secara lahiriah, secara logiknya mereka memang memerlukan seseorang untuk bergantung, ataupun mereka memang memerlukan bimbingan daripada orang lain untuk meneruskan kehidupan di atas sebab-sebab ketidakupayaan mereka untuk menguruskan diri sendiri. So, orang kurang upaya juga termasuk dalam golongan yang tidak boleh didiagnoskan sebagai DPD lah. So, secara singkatnya kita boleh cakap orang yang kita boleh diagnos sebagai DPD ialah orang dewasa. Macam mana kita nak tahu yang kita ni ada DPD ke tak? So, kita tengok pada ciri-ciri orang yang ada DPD ni. So, salah satu ciri-ciri dia ialah orang yang mempunyai DPD ni, dia tak mempunyai kepercayaan ke atas diri dia sendiri untuk membuat keputusan dalam hidup dia. Jadi, bila dia tidak percaya pada diri sendiri, dia tend untuk mengikut ataupun percaya kepada orang lain. Jadi ini adalah kebergantungan lah seseorang itu pada orang lain, sebab dia rasa macam dia tak boleh buat keputusan, dan mungkin keputusan dia tu tidak bagus ataupun akan mengakibatkan perkara yang buruk kelak. Jadi dia akan cuba untuk ikut apa yang orang yang dia bergantung tu untuk membuat segala keputusan lah. Okey, ciri yang kedua ialah orang yang ada DPD ni, dia akan mengalami kekecewaan yang melampau apabila dia berpisah ataupun kehilangan dengan orang yang dia bergantung ni. So, malah orang ni, individu yang ada DPD ni, dia sanggup untuk menyakitkan hati dia ataupun menderita semata-mata untuk stay dengan orang yang dia bergantung. Okey, satu fun fact pasal orang DPD ni ialah orang yang ada DPD ni, dia hanya akan bergantung kepada seorang ataupun
tak ramai lah, ya, selalunya seorang lah. Dia hanya akan bergantung kepada seorang individu lain yang dia rapat, yang dia selesa untuk dia bergantung. Jadi dia tidaklah simply akan bergantung kepada orang ni, akan bergantung pada orang ni, tak. Dia akan memilih seorang yang dia rasa dia selamat, dia rasa dia selesa untuk bergantung. Jadi apabila dia kehilangan orang itu, orang yang dia bergantung tu, dia akan mungkin akan mengalami kekecewaan yang melampau lah. Dan dia sanggup buat apa saja, orang DPD ni dia sanggup buat apa saja untuk dia stay dengan orang tu. Jadi kalau andai kata orang yang dia bergantung itu adalah teman lelaki ataupun teman wanita dia, mungkin dia sanggup buat apa saja walaupun dia terpaksa menahan sakit hati dia tu untuk semata-mata untuk dia stay dengan relationship tu. Okay, so ciri yang ketiga ialah orang yang mempunyai DPD ini, dia menganggap kritikan ataupun ketidaksetujuan orang lain sebagai bukti yang dia tidak boleh membuat keputusan, dan dia rasa macam dia tak boleh percaya pada diri dia. So apabila orang DPD ni, apabila dia mengeluarkan satu pandangan lah contohnya, dia akan dan orang menolak pandangan dia akan lebih rasa down. Dia akan rasa macam, oh yelah, betul lah, apa yang aku cakap semua salah. Jadi aku decide untuk tak nak bercakap lagi, dan aku akan ikut je apa orang suruh. So itu orang DPD punya simptom lah. Kalau dia mudah rasa tak percaya diri sendiri, dia akan rasa macam tu. And then yang seterusnya ialah orang yang mempunyai DPD ni, dia akan tend untuk mencari perlindungan ataupun perlindungan yang berlebihan ataupun dominasi daripada orang lain. Dia akan tend untuk mencari kepala dia macam mencari ketua ataupun mencari orang yang boleh guide ataupun bukan guide, memberi arahan ataupun membuat keputusan dalam hidup dia. Menurut buku DSM-5, seseorang yang didiagnoskan ada DPD ni ialah seseorang yang akan membiarkan orang lain untuk mengambil bahagian yang besar dalam kehidupan dia. Maksudnya dia membiarkan je orang lain membuat keputusan untuk diri dia. Yang kedua ialah dia letakkan keperluan diri dia ni lebih rendah daripada keperluan diri orang yang dia bergantung. Maksudnya hidup dia adalah untuk memuaskan kehendak orang yang dia bergantung, dan dia tidak akan merasakan yang keperluan dia tu penting lah. Dia akan mementingkan keperluan orang yang dia bergantung itu. Yang ketiga ialah orang yang ada di DPD ni, dia tak akan bersuara dengan orang yang dia bergantung. Maksudnya dia hanya akan mengikut saja apa yang orang yang dia bergantung tu arahkan ataupun suruh ataupun buat keputusan. Dia takkan mempertikaikan tindakan yang perlu dia lakukan. Dia akan mengikut sahaja. And then yang seterusnya ialah orang yang ada di DPD ni, dia akan rasa macam lemah, tak berdaya bila dia duduk sendirian, dan sebab dia akan rasa takut. Takut dia tu takutnya melampau tau. Sebab dia takut dia tak boleh uruskan diri dia. Jadi bila dia bersendirian, dia boleh bersendirian, tapi bila dia bersendirian, dia akan rasa macam insecure. Dia rasa macam tak selamat. Okay. Dan seterusnya ialah orang yang DPD ni, dia akan rasa satu ketakutan apabila dia ditinggalkan. Jadi macam tadi, dia rasa macam demotivated kalau dia ditinggalkan kan. Jadi ni sama juga, dia akan rasa takut dengan perkataan ditinggalkan. Jadi dia akan rasa macam risau kan, dia risau sebab dia takut kalau dia hilang orang yang dia bergantung tu, dia dah tak boleh hidup.
Macam tu. Yang seterusnya ialah orang yang ada DPD ni, dia tak boleh nak buat keputusan. Walaupun sekecil-kecil zarah sampailah sebesar-besar alam, punya keputusan dia tak mampu. Maksudnya orang yang ada DPD ni, dia tak boleh langsung buat keputusan untuk keputusan harian pun dia tak mampu. Dia mesti juga kena dapat nasihat ataupun bimbingan ataupun arahan daripada orang yang memberi yang dia bergantung tu. Jadi apa punca seseorang tu ada DPD? So setakat hari ni tak ada lagi punca yang tetap yang membuatkan seseorang tu boleh didiagnoskan sebagai DPD. Tapi adalah teori yang mengatakan seseorang tu dapat DPD kemungkinan adalah daripada gaya asuhan ibu bapa mereka. So apa yang boleh saya cakap, jika seseorang itu sebelumnya dia punya gaya asuhan ibu bapa dia ialah tegas, macam kalau ibu bapa dia seorang yang tegas, yang macam wajib kena ikut apa yang ayah atau mak dia nak, so itu mungkin boleh membuatkan seseorang itu menghadapi DPD. Kenapa saya cakap macam tu? Ialah sebab semasa perkembangan hidup mereka hanya mengikut apa kehendak ibu bapa mereka, dengan alasan tak nak mengingkari ataupun tak nak menderhaka kepada ibu bapa. Dan ibu bapa pula merasakan yang anak tu masih lagi tak boleh nak buat keputusan, masih lagi tak boleh berfikir secara matang. Jadi mereka tend to masuk campur dalam segala hal anak itu sehinggalah anak itu dewasa. Jadi apabila perkara ini berlarutan, ia membuatkan si anak itu tidak mempunyai kepercayaan kepada diri dia untuk buat keputusan. Jadi dia tend untuk menunggu ataupun dia tend untuk mendengar arahan seterusnya daripada ibu bapa dia. Jadi ini mungkin juga salah satu punca kenapa seseorang tu boleh ada DPD. Okey, bagaimana kita nak cegah daripada DPD ni? So up until now masih lagi tak ada teknik-teknik yang spesifik cegah daripada DPD. Tapi ada beberapa lah cara bagaimana untuk kita mengurangkan risiko untuk seseorang tu ada DPD. So cara yang pertama, macam saya cakap tadi, disebabkan punca daripada gaya asuhan ibu bapa. So cara yang pertama ialah ibu bapa tu sendiri. Maksudnya ibu bapa perlu sedar, perlu alert tentang perkembangan anaknya, dan jika ada sampai tiba masa anaknya perlu membuat keputusan sendiri, ibu bapa perlu memberi ruang kepada anak untuk membuat keputusan supaya dia lebih yakin dengan diri dia dalam meneruskan kehidupan dia. And then ibu bapa juga dia kena memupuk kepribadian yang baik sejak kecil lagi untuk meningkatkan daya yakin diri. Sebab orang DPD ni sebenarnya dia tak yakin dengan diri dia, sebab selama ni dia punya kehidupan diatur dan diarah. Jadi dia tidak ada rasa keyakinan diri untuk membuat apa-apa keputusan ataupun atau melakukan apa-apa perkara tanpa persetujuan. So yang kedua, mungkin kita boleh membina hubungan kekeluargaan yang harmonis. Ini adalah untuk macam untuk meningkatkan jugalah daya kepercayaan diri itu. Okey, itu saja untuk hari ini, dan saya harap info yang saya share hari ini membantu anda untuk mengetahui apa itu dependent personality disorder, dan untuk kita tahu yang bahawasanya kebergantungan itu penting, tetapi
kebergantungan yang berlebihan itu boleh mengakibatkan gangguan pada personaliti anda. Okey, itu saja untuk hari ini yang saya ingin kongsikan. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu anda lah untuk mengenali ataupun mengetahui sedikit sebanyak pasal dependent personality. So, bergantung kepada orang itu mungkin penting, tetapi jangan berlebihan kerana ia mungkin adalah gangguan personality. Jadi beware, be safe and stay healthy, and that's it. Okay, anda boleh like, share and comment, dan don't forget to subscribe. Dan insyaAllah kalau ada masa, kalau ada peluang, saya akan share lagi information tentang psikologis, tentang counselling and so on. So kalau ada apa-apa topik yang anda nak saya bincangkan, sila komen di bawah. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.